Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kitab Ayyuhal Walad. Dan kita telah masuk pada nasihat yang ke-16. Nasihat yang ke-16 daripada kitab, pada muka surat 40. Bagi siapa yang gunakan buku yang bertulisan bumi, muka surat yang ke-40. Baik, nasihat yang ke-16 ini akan betul ke? Ha? Nabi lah. Itu kan. Itu dia orang buat kelas tambahan, so dia cepat sikit. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey. Kita masuk kepada nasihat yang ke-16, iaitu nasihat ini akan menceritakan berkaitan tentang orang yang menuntut ilmu. Kita dah sebut, siapa yang ingat ketika awal-awal dahulu saya dah sebutkan ada 6 syarat bagi orang yang nak tuntut ilmu ni. Dia ada 6 syarat. Baik, siapa ingat 6 syarat? Yang pertama, cerdik. Yang kedua, kesungguhan. Yang pertama cerdik, yang kedua keinginan. Okey, baik. Yang ketiga, okey, bersungguh-sungguh. Okey, yang keempat, ya, sebut dalam sekarang. Lan tanalul ilma illa bi sittatin sa'utika an tasfiya al-wa'id zaka'in wa harsin wa ijtihadin. Okey, wa ijtihadin, sungguh-sungguh. Wa bul batin. Wa bul batin ni kena mencari ilmu, tak datang melainkan kita yang cari. Baik, kemudian yang kelima, wasuhbatu ustaz, iaitu bersahabat. Bersahabat dengan guru. Okey, so inilah poin yang kita nak masuk. Dan yang keenam, watul zaman, panjang masanya. Baik, so bila kita katakan siapa yang nak dapat ilmu, dia kena selalu menghampiri ataupun sentiasa dekat dengan gurunya. Okey, jadi guru ni adalah teman yang paling, ataupun orang yang sepatutnya seorang yang nak cari jalan ke akhirat. Ada beberapa jalan. Yang pertama, kena dekat diri dengan Allah. Yang kedua, kena dekat diri dengan Nabi SAW, iaitu sunnahnya. Yang ketiga, dengan mak bapak. Yang keempat adalah guru. Okey, guru. Maka guru ini adalah orang yang menjadi teman kita sebelum teman-teman kita yang lain. Siapa yang temannya adalah orang yang alim, orang yang berilmu, maka insya-Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Baik, jadi kita nak cari guru ni, kalau dah kata guru kita nak jadikan teman, bukan maksudnya nak kena cari mananya ustaz, kena cari suami ustaz lah ustaz bukan. Teman kat sini orang yang sentiasa jadi rujukan, orang yang sentiasa kita minta pandangan, kita sentiasa duduk dalam majlis dia, itu maksudnya. Jadi ada tak di sana ciri-ciri, iaitu guru yang mungkin boleh kita jadikan guideline untuk kita, supaya kita tidak tersalah. Ada orang yang mengingat ataupun mungkin dia rasa yang memakai sorban yang besar itu guru yang besar, sebesar sorbannya begitulah ilmunya pun juga besar. Belum tentu. Ada orang mungkin dia melihat pada kewarakan seseorang. Baik, ada orang mungkin dia melihat pada ibadatnya. Ada orang mungkin melihat kepetahan dia ketika bercakap. Ada orang mungkin dia melihat pada sijil-sijil yang dimiliki. Tetapi apakah kriteria yang sepatutnya kita lihat supaya guru ini dinamakan dengan guru yang mursyid? Baik, qala al-musannif, kata pengarang kitab ini, wahai anakku yang tercinta. Sayugianya bagi seorang, sayugia ni bahasa apa? Melayu lah. Apa maksud sayugia? Sayugia tu Al-Kisah. Sayugia ni dalam bahasa Arab ni dipanggil mubtada. Mubtada ni permulaan bercakap. Okey, permulaan bercakap, maka dipanggil mubtada, iaitu
sebagai nak tarik perhatian orang mendengar apa yang dia nak sampaikan. Baik, maka dia kata sayyidianya bagi seorang yang menjalani jalan akhirat. Okey, baik. So, kita dah katakan kita sekarang ni dia komen dengan kata pen, dia keluar sekata pen dekat depan. Okey, ni jalan ke akhirat. Ini ustaz yang mengajar dia radio boleh ni, dia tulis dekat pen. Okay. Kita sedang berjalan ke akhirat, maka yang ni dipanggil jalan. Jalan ni dipanggil apa nama jalan? Ini jalan ke akhirat. Okey, baik, jalan ke akhirat. Tapi jalan ke akhirat ni mungkin pelbagai cabang. Kita jumpa macam-macam jalan. Yang ni jalan ni pergi ke mana ni? Serban 2. Yang ni pula pergi ke mana pula ni? Nilai 3. Okey, baik. Yang ni pula pergi ke mana ni pula ni? Yang 3 pada hidup. Okey. Okey, baik. Jadi banyak jalan. Bila banyak jalan ni, kita pun dah tak tahu jalan mana yang kita nak pergi ni. Okey, baik. Sekarang ni kita dah tak tahu ada orang ni yang dinamakan dia ni sebagai penunjuk jalan. Kita ni dipanggil salik. Kita adalah salik. Okey, S-A-L-I-K, salik. Salik ni orang yang sedang berjalan. Okey, orang yang sedang berjalan. Orang yang berjalan, bila dia tak tahu, dia berhajatkan kepada orang yang tahu. Dan dia berhajatkan kepada signboard untuk pandu dia. Dan even kalau dia nak tengok signboard pun, dia mesti kena belajar pula cara macam mana nak tengok signboard. Kena tahu ada ilmu untuk membaca signboard. Maka kita katakan orang yang menunjuk jalan ini, orang yang menunjuk jalan ini, yang nak bawa kita, dia jadi driver kepada kita untuk sampai ke akhirat. Orang ini dinamakan mursyid. Okey, mursyid. So, siapa dia mursyid ni? Mursyid ni orang yang nak bawa kita pergi ke akhirat. Dan datang daripada kalimah Rosyada. Rosyada. Okey, ataupun ada orang nama Rosyid. Rosyid kan? Rosyid. Apa maksud Rosyada? Rosyid orang yang diberi petunjuk. Rosyada petunjuk. Mursyid orang yang memberi petunjuk. Okey, so mursyid ni siapa dia? Orang yang menunjukkan jalan ataupun orang yang memberikan petunjuk. Baik. Maka dia kata seorang guru yang mursyid lagi pandai mendidik supaya guru itu dapat menghilangkan daripadanya perangai-perangai yang jahat dengan didikannya. Baik, sebab itu guru ni ada 2. Satu muallim, satunya kita panggil dia murabbi. Okey. Kita sebut guru ni ada 2 jenis guru. Yang 2 jenis guru. Satu muallim, satu lagi murabbi. Muallim dan juga murabbi. Walakin kunu rabbaniyin wa bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Okey, guru. Okey, ada 2. Satu dipanggil muallim. Okey, yang kedua mursyid. Mursyid dan murabbi. Baik. Muallim ni guru. Guru ni dia mengajar ikut suka kau lah, kau faham. Kalau tak faham, sudah. Yang ni guru. Sekadar menyampaikan transfer ilmu kepada anak murid. Yang ni dia panggil muallim. Transferkan pengetahuan kepada orang yang tak tahu. Yang tu dipanggil muallim. Tetapi murabbi berbeza dengan muallim. Allah sebut dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyin wa bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu insan yang rabbani sebagaimana kamu mengajar dan sebagaimana kamu diajar. Maksudnya murabbi dia bukan sekadar mendidik, tetapi dia juga menjaga. Okey, contoh. Suri rumah dinamakan dengan Rabbatul Bait. Ibu ni dinamakan dengan Rabbatul Bait. Kalimah Rabb dia berarti Tuhan. Rabb ni datang, Rabbi ni datang dari kalimah Tuhan. Allah jaga kita. Maksud jaga ni dia bukan jaga sekadar jaga bagi makan, tapi dia jaga dengan benda yang baik dan juga dihalang dia daripada benda yang buruk. Itu makna Rabbi.
Murabi juga disebut sebagai orang yang bukan sekadar mendidik, menjaga, dia memberikan kebaikan, kemudian dia menjaga kebaikan tersebut, dia menjauhi daripada kejahatan, maka yang ini dinamakan murabi. Maksudnya guru ni bukan sekadar ajar, dia nak menasihati. Dia kata, contoh macam bapak, dia kata, mak kita tanya, kau ada lembu? Tak ada. Kau ada kambing? Tak ada juga. Bapak kau ada kebun getah? Tak ada. Habis tu kalau kau tak belajar, kau nak buat apa? Kau nak bela lembu, kau tak ada lembu. Bela kambing, kau tak ada kambing. Kebun getah pun kau tak ada. Habis kau nak jadi pun nak jadi orang merempat. Okey, dia nak suruh kita belajar. Tapi maksud dia nak ceritakan. Dia ceritakan keburukan kalau kita tak belajar. Dia ceritakan manfaat kalau kita belajar. Maka itu dipanggil murabi, yang sentiasa mendidik manusia. Maka guru ni sama ada dia jadi mu'allim ataupun dia jadi murabi. Maka mursyid ini pastinya dia adalah seorang mu'allim dan juga murabi. Okey, bila sebut mursyid ni, kedua-dua ni mesti ada dalam diri dia, seorang yang mengajarkan ilmu dan juga menjadi murabi yang menjaga orang yang diajarkan ilmu tersebut. Baik, maka sebab tu dia kata supaya guru ini dapat menghilangkan daripadanya perangai-perangai yang jahat dengan didikannya. Tujuannya kita nak ubah seseorang ni daripada jahat jadi baik, bukan satu benda yang senang. Kalau nak panggil ustaz sekadar penceramah, bagi duit dekat dia, dia datang ceramah 1 jam, kemudian dia dapat duit, dia pun balik habis. Tetapi murabi tidak, dia akan follow up. Macam mana, faham ke tak faham, macam mana boleh buat ke tak boleh buat, ada apa masalah yang lain ke, maka yang tu dipanggil murabi ataupun mursyid. Sebab tu tugas mursyid ini dia nak menghilangkan perangai-perangai yang jahat dengan didikannya. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Okey, tujuannya untuk apa? Untuk nak mengubah manusia yang jahat jadi manusia yang baik, yang dah baik menjadi mereka yang lebih baik. Baik. Saya tak pasti, wallahu a'lam, kadang kalau kita jumpa dengan guru-guru yang ikhlas. Kami ketika belajar di Syria dahulu, saya ada seorang guru, kami panggil nama dia Syekh Badron, berusia sekitar 70 tahun lebih umur dia. Jadi kami pun pergi jumpa dia, nak belajar ilmu. Kalau tu saya tahun 2 bantu belajar kat sana. Jumpa dia, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ijina mishan nata'allam minna. Kami datang nak belajar. Dia pun tanya, syur nata'allam ya bunai. Dia kata, wahai anakku, dengan bahasa digunakan pun, wahai anakku nak belajar apa? Kalau kita, kau nak belajar apa? Okey, dia tak, wahai anakku, kau nak belajar apa? Baik, ayy syait min andak, apa sahaja daripada kau. Dia kata, oh, cakap apa ilmu yang kau nak belajar, kita pun cakap. Bina nata'allamul fiqh, kami nak belajar fiqh. Okey, kita apa nak belajar? Kita pun sebut kitab. Dia pun tengok kita, dia kata, ya bunai, wahai anak, dia kata belajar ada peringkatnya. Kita sebut kitab yang besar tu nak belajar. Dia kata kita kalau nak belajar, tangga pun dia ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Macam itulah juga dengan belajar. Kita belajar daripada kitab yang paling kecil, kemudian kita pergi kepada kitab yang seterusnya. Kita bercakap, okey, kita pun tanya bila masa. Kita doa agak mungkin pukul 2 petang ke, pukul 4 ke, malam ke. Kali dia kata setiap hari selepas subuh. Kita pun terdiam. Dia terdiam tu, dia kata ada masalah ke? Kita pun cakap tak apa. Orang kata jangan bantah. Tak ada masalah. Tapi dia bagi dekat kita ni satu masa. Masa tu sebenarnya kalau ikut nafsu kita ni, lepas subuh pun kalau lepas subuh musim panas tak apa. Lepas subuh musim sejuk. Musim sejuk ni cuaca kadang-kadang 0 darjah Celsius ni, sejuk-sejuk. Nak keluar bangun pagi, kemudian berjalan kaki nak pergi ke masjid. Tak dia mengajar dekat mana? Saya kira dia bukan sekadar mengajar, tapi dia nak didik kami mujahadah dalam menuntut ilmu. Okey, kita pun datang pagi tu sembahyang subuh dekat masjid. Selesai dah kita ingat mesti dia akan cari tiang, duduk dekat tiang. Tapi tidak, kita jom. Bagaimana? Luar masjid. Duduk dekat luar masjid, tempat sejuk dekat luar masjid. Dia pakai satu jubah yang besar, kain bulu kambing tu, dia selubungkan badan dia. Kita orang pun duduklah kat depan. Duduk kat depan dia, kat atas kapet yang nipis. Kat situlah kami belajar tiap-tiap pagi dalam keadaan menggigil kesedukan. Sebenarnya dia bukan sekadar nak didik ilmu, tapi dia nak didik juga kesabaran ketika menuntut ilmu. Contoh, hari ni kita yang belajar ni, kita ada meja, kita ada kursi. Tiba-tiba datang seorang guru tu kata, esok saya datang mengajar duduk terlantai semua. Sudah. Baik. Apa tujuan duduk terlantai? Kalau siapa tengok cerita
ayah-ayah kita ni mesti nak tengok cerita Jackie Chan. Bila dia nak ajar kungfu, apa dia buat? Dia bagi benda-benda yang pelik-pelik, suruh angkat air lah, suruh pergi ke hutan lah. Sedangkan benda tu tak masuk syllabus tu. Kenapa tujuan? Apa tujuan semua benda tu? Okey, tujuannya kerana nak didik kesabaran ketika menuntut ilmu. Tak apa. Tiap-tiap pagi daripada satu kitab ke satu kitab. Saya ingat saya sempat belajar ni sampai ke 4 kitab. Daripada kitab 1 jilid ke kitab 2 jilid, 2 jilid jadi 3 jilid. Kitab yang terakhir kami belajar 6 jilid. Bayangkan tiap-tiap pagi lepas subuh baca kitab 6 jilid. Habis saja kitab tu kita bertanya, Syekh, sampai bila ni nak mengajar kami? Dia kata, aku akan ajar korang sampai ke akhir hayat aku. Sampai perkataan sampai ke akhir hayat tu menunjukkan orang ni adalah seorang yang murabbi, yang mursyid. Dia nak berikan panduan pada anak murid, dia nak bagi kita kenal akhirat sampai ke akhir hayat dia. Dia tak ada masa yang terhad. Baik, tak apa, pagi itu kita pun cakap kita dah khatam kitab ni, jom kita pergi beli barang sebagai penghargaan pada dia. Pergilah barang dapur, pergi ke rumah dia, tengok orang ramai diri kat tepi jalan. Tanya kenapa ramai? Dia orang cakap, Syekh Badran baru saja meninggal pukul 9 pagi tadi. So memang sungguh macam yang dia kata, dia nak mengajar sampai ke akhir hayat. Ngam-ngam, ini betul, baru belajar sampai guru mati. Okay, kenapa tak pandai guru mati tak tepat habis? Yang ni belajar sampai guru mati. Baik. Ada seorang syekh yang kedua. Syekh yang kedua ni nama dia Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pernah dengar tak nama Buti? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti seorang tokoh yang hebat. Dia ni dekan universiti, mengarang saya ingat saya ratusan buku-buku yang hebat. Baik, kemudian dia pula seorang yang pensyarah universiti, dekan, profesor, kemudian ulama bertaraf dunia, tapi tidak ada sebiji kereta pun yang dia miliki. Tak ada kereta. Dia nak pergi mengajar, dia turun bukit jalan kaki, tahan taksi, pergi ke masjid, balik anak murid akan hantar dia. Dia simpan duit banyak-banyak dah buat apa dia tak simpan duit. Rumah dia buat kecil saja, rumah ada 2 bilik. Saya ingat saya rumah dia lebih kurang besar saiz bilik kita ni. Habis duit dia buat, dia besarkan masjid di sebelah rumah dia. Masjid itu nak jadi 4 tingkat. Itulah duit, semua duit dia tu dibesarkan, tujuan dibesarkan masjid, sehingga masjid jadi 4 tingkat. Baik, dia ni antara orang yang hebat. Sama juga orang tanya dia, sampai bila nak mengajar, dia kata dia akan mengajar sampai ke akhir hayat dia. Dan betul Allah buktikan, dia meninggal ketika tengah mengajar, orang letak bom kat bawah meja dia ni. Dan bom tu, dia pun jatuh terkulai, dia sempat peluk pegang Al-Quran, letakkan dekat dada dia. Kemudian orang kata nak bawa dia pergi ke hospital, dia kata tak apalah, dia kata biar aku meninggal kat dalam masjid. Meninggal dia kat dalam masjid. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Anak ada cerita tentang bapak dia. Aku masuk bilik bapak aku ni 3 keadaan saja aku akan tengok. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga beribadah. Aku jarang sangat tengok masuk bilik bapak aku tengah tidur. Kita buka pintu, tidur. Buka pintu, tidur. Buka pintu kali kedua, tengok handphone. Baik, ini 3 keadaan tu saja. Ini antara orang-orang yang hebat yang memberikan kesan kepada kami. Hari ni kalau siapa nak tengok Syekh Buti tu macam mana, tuan-tuan boleh tengok Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, cara bercakap, cara berjalan, perwatakan sebiji pasal itu. Macam mana Tok Guru, macam itulah anak murid. Maksudnya macam mana guru tadi itu dia memberikan kesan pada anak murid ni, sehingga kehidupan dia sama macam guru ni. Itu baru mursyid. Maknanya dia mampu memberikan satu didikan sehingga terkesannya ke hati anak murid. Sebagaimana guru, macam itulah anak murid. Sebab tu Allah kata, wa bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Macam kamu belajar, macam itulah kamu mengajar. Maka kopi sebiji macam tu. Sebab tu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in, maka mereka mengikuti setiap benda yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata lagi, dalam proses tarbiyah ini, kerja seorang guru yang mursyid itu tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Okay, sebab tu kita tengok ada perangai yang tak elok di kalangan anak murid, maka dia akan tegur. Dia tengok ada sifat yang tak baik, maka dia akan cuba untuk hilangkan sifat tersebut. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan, iaitu tanaman yang paling sempurna. Baik, saya pemalas, tapi alhamdulillah saya dapat guru yang terbaik. Kadang kita ni tak baik, tapi sebab dapat guru yang baik,
InsyaAllah kesan tadi akan kenal kat kita. Jadi waktu tu saya ingat saya dulu ni saya minat heavy metal. Memang minat yang sungguh-sungguh. Saya suka dengar lagu-lagu yang bising, yang Sepultura, Sodom, Anthrax, Silent Death, apa lagi, macam-macam lah kumpulan-kumpulan yang dahsyat ni. Sambil saya dengar saya akan goyangkan kepala. Baik, orang nak ingat kita zikir dan kita lepas tu sampai ke saya sambung belajar. Sambung belajar di Syria tu saya masih lagi dengar, saya ada Walkman. So saya ada macam-macam kaset yang saya bawa daripada Malaysia. Okay, so sambil berjalan nak pergi ke kolej, saya akan dengar letak kat telinga saya akan dengar. Baik. Jadi kesan daripada kita dengar benda yang macam tu, kesannya yang pertama susah nak menghafal. Tapi itulah, masih lagi dengar. Saya ingat saya tahun 1 tu saya masih dengar lagi. Sampailah satu hari saya kena menghafal. Guru saya mengajar, dia kata okey, balik, hafal, besok datang tasbih. Jadi saya pun tengok nombor saya dalam kelas nombor 42. So saya kata besok takkan sempat dia nak panggil saya ni. 1 jam masa dah habis. So saya kata tak hafal minggu depan lah. Saya tak hafal. Bila saya tak hafal, besok masuk kelas, duduk saja belakang sekali tu, tiba-tiba dia panggil. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Muhammad Najib, mai depan. Allahu Akbar. Saya kata nama saya macam dia tak tahu, saya tak hafal. Dia panggil saya orang pertama untuk datang. Saya kata mati dah aku. Pergi datang, diri macam ni, berdiri kat sebelah, dia duduk. Dia kata Iqra ya Muhammad, baca. Dia diam. Tak baca pun memang kita tak hafal. Atalat Iqra ya Muhammad, aku cakap kat kau baca. Dia diam lagi 3 kali, dia suruh saya baca, saya tak baca. Dia bangun berdiri, dia sampah saya ke lapang, kena jatuh piah kat bawah. Semua orang dalam kelas tu diam, saya pun diam. Kemudian ada seorang sahabat saya daripada Algeria bangun, dia kata, Syekh, bukankah ada larangan tampar di muka? Okey, ada yang bertanya, Ustaz belajar universiti ke belajar sekolah? Kenapa takkan ada tampar lagi? Sebenarnya untuk pengetahuan, saya belajar sekolah menengah di Syria. So sekolah menengah macam kita 1, kita 2. So sekolah menengah ni sebab cara dia pun orientasi sekolah bukan universiti, tapi dia tak ada had umur. Berapa saja umur boleh masuk. Kau boleh duduk kelas 1 lah, 2 lah. Jadi bila dia tampar ni, bangun seorang sahabat saya daripada Algeria kat tangan, dia kata, Syekh, bukankah ada larangan tampar di muka? Dia kata kau diam dan duduk, aku tahu apa yang aku buat. Dia kata budak ni tidak ada ubat yang paling mujarab melainkan penamparku saja. Betul, guru ni dia kenal. Guru ni seumpama seorang doktor. Doktor ni ada orang sakit, maka takkan dia nak bagi semua orang bagi Panadol, tak. Yang ni Panadol, yang ni pula, yang ni dia bagi ubat lain, yang ni pula ubat ikut penyakit. Ubat ni sesuai ikut penyakit. Jadi saya ni pula dia tahu, saya ni mungkin bagi Panadol tak lut, dia kena bagi painkiller ni, dahsyat sikit. Takat 500 ni tak boleh, kena bagi 600. Baik, bila dia tampar saya ni, dia kata aku tahu apa yang aku buat pada budak ni. Dia kata kau diam cukup. Budak ni, inilah ubat yang paling mujarab. Betul, sungguh mujarab, sungguh. Selepas makan penampar tu, betul ingat sampai ke hari ni. Dia nak kata seorang guru yang mursyid ni. Tapi saya kunci dia, mursyid dia ni, besok dia panggil saya datang ke office. Saya pun pergi. Dia kata, Najib, dia kata semalam kau pernah tampar kan? Saya kata, ya Syekh. Dia kata sebenarnya, dia kata aku bukan tampar kau, tapi aku tampar setan yang bertenggek kat muka kau. Okay. So bahasa yang dia gunakan tu tak menjadikan kita berdendam, tak jadikan kita terasa hati, bahkan kita makin hormat pada dia. Baik, saya tak hafal lagi. Jadi pengetua ni, dia ni imam masjid, khatib, selain daripada seorang syekh yang besar, nama dia Syekh Abdul Aziz Khatib Hasani. Jadi dia ni mana-mana pelajar yang tak menghafal, dia beritahu dekat guru, bagi nama dekat aku. Habis loceng, berhenti, orang dah balik rumah, kami tak boleh balik ke rumah, kena berdiri. Dia kata, jom ikut aku pergi masjid. So kami kena menghafal sambil lap dinding masjid. Dinding masjid dibuat daripada tile tu kan. So kita lap dinding masjid, vacuum, sampai boleh hafal dan boleh hafal, kita smack dekat dia, barulah boleh balik. Kadang sampai asal tak boleh balik rumah lagi sebab nak kena menghafal ni. Okay, so apa tujuan buat macam tu? Bayangkan tengok, kalaulah dia tak buat macam tu kat kita, kita dapat ingat apa yang saya hafal dengan Syekh yang tadi yang tampar saya tu sampai ke hari ini. Satu hikmah yang panjang, kalau dia tak tampar saya rasa mungkin saya tak ingat.
La yastakhiruna al-wirda ila al-jahul al-warid yujad fi dar al-akhirah wal wirdu yantawi binti wa hadhihi dar wa aula ma yuqtana bihi ma la yukhlaq wujudah. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal warid anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Sampai sekarang ni pun saya masih ingat punca kerana hukuman-hukuman yang dikenakan ke atas kami. Begitulah juga dengan Allah yang bersifat dengan sifat Rabb. Allah Rabb ni, bila dia nak jadikan kita dekat dengan dia ni, ada orang dengan cara dia bagi nikmat, orang tu akan dekat. Macam ayam bagi makanan, dia akan datang dekat. Ada orang macam ayam bagi nikmat, dia akan dekat dengan Allah. Ada orang bagi nikmat, dia makin jauh. Orang ni macam mana? Allah ni pengasihnya Allah ni dekat seorang ni, dia tak boleh teruskan bagi nikmat pada orang tu sebab makin bagi nikmat, makin jauh. Okey, waktu time susah dia datang rumah lagi. Time senang dengan harap, dia tak datang lagi dah. Okey. So apa dia buat? Allah jadikan ujian pada dia. Allah susahkan dia. Allah datangkan penyakit. Asbab penyakit tu tadi, akhirnya dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu begitulah dengan mursyid ni, maka dia mengetahui ubat yang paling sesuai untuk proses tarbiyah ini. Dan kerja seorang guru, dia kata, yang mursyid itu tidak ubah seperti kerja seorang petani yang membuang duri dan cabut rumput di celah tanaman. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan tanaman yang sempurna. Maka saya juga lagi, bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat itu, ada seorang guru yang mentakdibkannya, mengajarkan adab baginya dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah mengutus segala rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hamba-Nya. Baik, sebab itu ada orang tanya, kat sini ramai yang masuk yang dah pencin contohnya, dia orang datang tanya, Ustaz, kami nak belajar ilmu apa yang paling sesuai untuk kami yang pangkat mak-mak ayah-ayah? Ilmu apa yang sesuai? Okey, katakan sekarang saya seorang guru, ilmu apa saya nak cakap dekat orang yang tanya soalan macam tu? Ilmu apa? Apa nak jawab? Ilmu apa yang sesuai kali? Saya guru, anak murid datang tanya, Ustaz, saya nak belajar ni, belajar apa Ustaz? Orang yang datang tu berusia 50 tahun ataupun 60 tahun ke atas. Jawab? Jalan ke akhirat. Dia tauhid. Dia belajar tauhid pula tauhid sifat 20. Ingat dia punya kaedah dia di kepalanya. Dah kali pening macam tu saja. Tauhid penting, wajib kena belajar. Tapi bukan senang nak memahami sebab tauhid dia satu benda yang sukar. Okey, baik. Ilmu pun masa terhad singkat, jalan ke akhirat. Kita mungkin bila-bila masa saja boleh meninggal, boleh mati. Okey, masa dah singkat tadi tu, apa benda yang paling sesuai untuk kita belajar? Belajar apa? Tasawuf. Taubat. Buat taubat sikit sangat, satu hari dah habis. Baik, saya selalu sebut, saya kata kita nak belajar ni ikut yang pertama kesesuaian kita dan keperluan. So umpama kita orang yang sakit, maka perlukan ubat dan dos yang betul. Contoh, kalau dah umur 50-60 tahun dah kencing, pergi belajar ilmu taranum. Saya kata kalau dah sungguhlah belajar taranum ketika usia 60 tahun, ada hal pakai poliden dah pun, maka saya kata tak sesuai untuk taranum. Oh, maknanya belajar taranum tak bagus. Bukan taranum tak bagus, engkau tu yang tak bagus belajar itu. Habis itu ilmu apa? Sebab masa kita terhad, cari ilmu yang menjadikan kita ingat akhirat lagi. Tak kisahlah kalau dengan tauhid dapat ingat akhirat, tauhid. Kalau dengan tasawuf dapat ingat akhirat, tasawuf lah. Kalau dengan Al-Quran dapat ingat akhirat, Al-Quran lah. Maksudnya apa-apa ilmu, dan guru ni bila dia bercakap ni, dia akan pesan kita tentang akhirat. Dia tak akan ajarkan kita hanya setakat dekat dunia. Ada orang contohnya dia belajar ilmu-ilmu yang even ilmu agama sekalipun, tapi mungkin ilmu agama ni hanya sekadar kat dunia. Okey, tepatnya ada exam, kau ambil exam ni, kau akan dapat CJ, kau dapat CJ. Jadi akhirnya menjauhkan mereka daripada akhirat dan pergi kepada kemegahan, kabur dan sebagainya. Sebab tu ilmu yang terbaik, ilmu yang menjadikan seseorang rasa takut. Siapa orang yang paling takut di sisi Allah? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah di kalangan hamba-Nya yang ulama. So, daripada ayat inilah mereka mengatakan ilmu yang paling terbaik, ilmu yang menghasilkan rasa takut.
Ilmu itulah ilmu yang paling terbaik. Tak kisahlah apa ilmu sekalipun, tapi ilmu itu menghasilkan rasa takut mereka kepada Allah. Itulah ilmu yang paling terbaik. Yang kedua, ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat. Baik, yang ketiga, ilmu yang menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Itulah ilmu yang patut sangat-sangat kita pegang. Kalau ada orang yang mengajarkan dan nak jadikan kita macam ni, maka ikutlah orang tersebut, insya-Allah. Baik, dia kata lagi. Next, kat mana tadi? Okey, baik. Dan dia kata, guru tadi dia mengajar, mendidik murid untuk berjalan ke negeri akhirat. Dia perlukan seorang guru yang mentadbirkannya, ajarkan macam mana cara adab nak pergi ke akhirat, dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala, kerana Allah telah mengutuskan segala rasul untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hamba. Dan apabila para rasul itu telah meninggal dunia, sudah pasti Allah akan menjadikan bagi mereka itu akan khulafa, pengganti-pengganti yang meneruskan tugas mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah. Maka para alim ulama ini, mereka adalah warasatul anbiya, pengganti para nabi-nabi. Maka mereka kena ikut. Memang tak boleh jadi kita macam nabi, tapi kena ikut jalan yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, iaitu ilmu-ilmu yang ditinggalkan untuk kita sampai ke negeri akhirat. Baik. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak mengganti Rasulullah SAW itu, yang pertama, okey, yang pertama apa? Kita dah tulis dah kat situ. Yang pertama mesti mesti mengetahui. Okey, kaedah menyebut, kaedah dalam bahasa Arab dia menyebut faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak ada sesuatu, macam mana dia nak memberi? Yang pertama, alim. Sifat yang pertama, mursyid kita mesti orang yang alim. Kalau mursyid kita orang yang tak alim, macam mana dia nak ajar? Dia mesti seorang yang alim. Baik, dia terangkan alim ni. Tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti kepada Nabi SAW. Tak semua juga orang yang alim yang berkelayakan menjadi pengganti kepada Nabi. Bahkan ada juga alim yang alim, tapi alim yang menyesatkan. Ada juga yang sebegitu rupa. Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid itu secara ringkas, supaya jangan mudah seseorang itu mengaku bahawa dirinya adalah seorang guru yang mursyid. Baik, sifat guru yang mursyid adalah pertama, seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat. Okey, tadi alim lah. Asas dia adalah asas alim. Tapi belum tentu lagi alim itu baik. Orang yang baik adalah alim, tapi orang yang alim belum tentu baik. Dan diletakkan kat sini beberapa sifat. Sifat yang pertama, seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat. Kalau dah guru ajak anak murid cerita pasal dunia, guru mengingatkan, contohnya guru tadi dia pula ajarkan pula kita kat mana nak cari benda-benda dunia ni, kemudian dia pula ajak kita untuk ke seronok, maka kesemua itu bukanlah guru yang mursyid. So, seorang guru dia mestilah bukan orang yang tertarik kepada dunia. Bagaimana dia nak ajak orang ke akhirat, sedangkan gurunya orang yang mencintai dunia dan mencintai akan pangkat. Baik, yang kedua, beliau telah berguru dengan gurunya yang mursyid, yang banyak mengetahui tentang segala halnya. Syarat guru yang mursyid, dia berguru juga, dia juga orang yang belajar, dan ada guru yang mursyid juga. Dan gurunya yang mursyid itu juga telah berguru dengan seorang guru yang mursyid. Dan begitulah seterusnya sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. So apa dia yang kedua ni? Iaitu yang belajar secara berguru dan bersanad. Maksudnya apa yang dia belajar ni bukan main. Contoh, ada seorang ustaz, saya tak sebutlah nama dia, amat terkenal dahulu, tapi sekarang ni diharamkan untuk menyampaikan ilmu. Mula-mula semua orang terpesona dengan ucapan dia. Dia muncul ketika 1 bulan Ramadan, dia bagi tazkirah Ramadan, daripada video itulah nama dia jadi sohor. Okey, dia pun ceramah merata, dia cerita tentang ilmu hakikat, makrifat. Last sekali orang tanya dia, daripada mana dia dapat guru? Siapa tu guru dia? Di mana tempat dia belajar? Dia kata, tak, saya bukan orang yang belajar di mana-mana tempat. Saya tidak ada guru, Allah yang mengajarkan kepada saya ilmu. Okey, dah start mula permulaan kita dapat kesan ada something wrong.
Kemudiannya pula bila satu hari tiba-tiba dia membaca petikan ayat Al-Quran, bacaan ayat Quran yang teramat teruk. Kalau siapa sekalipun yang belajar ilmu ni, di antara asas seorang ustaz atau seorang guru ni, yang pertama penguasaan dengan Al-Quran. Kalau seorang guru tak boleh menguasai Al-Quran ni, satu benda yang amat ganjil dan pelik. Kerana Al-Quran tu sumber semua ilmu datang daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran dia tak pandai, macam mana dia nak ajarkan orang? So dapat kesan yang kedua. Yang ketiga, statement-statementnya bila menceritakan perkara yang gaib, mengatasi hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran. Itu dah mula dah menunjukkan ada kesesatan daripada guru tersebut. Sebab tu dia kata seorang yang belajar ini, mursyid ni, dia mesti ada gurunya yang mursyid, gurunya pula belajar daripada gurunya sampai kepada Nabi SAW. Pendek kata, mesti tak boleh apa bercanggah dengan apa yang Nabi SAW bawa. Baik. Yang ketiga, beliau adalah seorang guru yang benar-benar telah sukses dalam mendidik dirinya dengan menyedikitkan makan, sedikit berbicara, sedikit tidur dan banyak bersembahyang. Okey, baik. Banyak bersedekah dan juga banyak berpuasa. Guru ni tugas dia ni bukan didikan sekadar bercakap, tetapi dia dipertontonkan sifat dan watak dia yang sebenar pada perbuatan dia. Sebab itulah kalau tengok yang ni memang kami yang ustaz-ustaz ni dah memang balik awal lah cerita dia. Tak layak pun di antara kita pada hari ini untuk nak masuk dalam kategori seorang yang mursyid ini. Maka kita hanya duduk yang pertama tadi sekadar jadi muallim sahaja, tak mampu nak jadi murabbi. Maka dia kata guru yang benar, dia sukses dalam mendidik diri dia sendiri, dibuktikan dengan perbuatannya. Sedikitnya makan, sedikit berbicara, sedikit tidur dan banyak bersembahyang, banyak bersedekah dan juga banyak berpuasa. Maka yang ni di antara benda yang basic bagi seorang guru yang mursyid, boleh dilihat dari apa yang disebutkan sini. Yang keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi, telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya, seperti sabar. Guru kita seorang yang sabar. Anak murid curi kasut tu guru, alhamdulillah, tak apa, dia balik rumah dia. Kemudiannya pula ada, seingat saya 2-3 malam yang lepas, ada orang datang mengadu, dia belajar dengan seorang ustaz. Ustaz ni bahasa kat anak murid dia dengan panggilan tak lama nak sebut apa bodoh ni, dia kata datang tak bawa kitab, dia maki hangun dalam murid ni. Dia orang datang tanya, macam mana ustaz? Saya kata, kalau orang yang jenis maki hangun, maka Nabi sebut laisal mu'min al-la'an walal fahash walal bazi. Seorang yang beriman dia takkan cakap benda yang kotor. Kalau ada guru yang bercakap perkataan yang kotor dan digunakan perkataan yang kesat macam tu, maka dia tidak selayaknya untuk disebut sebagai seorang guru. Baik. Maka sepatutnya dia jadi orang yang sabar, orang yang bersolat, orang yang sentiasa bersyukur, orang yang sentiasa bertawakal, orang yang sentiasa yakin, qanaah, rasa cukup dengan apa yang dia ada, tenang jiwanya, penyantun, tawaduk, banyak ilmu, benar, malu, sempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya. Dan bila dia bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, maka sebenarnya dia adalah nur daripada anwar, cahaya-cahaya Nabi SAW yang layak untuk diikuti. Baik, hari ini bolehkah nak dapat guru yang macam tu? Tak akan berjaya pun kita nak cari seumpama itu. Tapi kalau tak berjaya, habis itu tak payah belajar lah ustaz. Tak. Ma la tudriku kulluh la tatruku kulluh. Kalau tak mampu dapat semua, jangan tinggal semua. Baik, maka tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat ini sangat jarang. Imam Ghazali tahun bila dia lahir? Pengarang kitab ini, dia hidup bila ni? Dia lahir tahun 450. Dia meninggal wafat tahun 505. Maknanya hampir 1000 tahun kitab ni dah ditulis. Kalau 1000 tahun yang lepas, dia kata amat jarang nak jumpa guru yang macam tu. Dah selepas 1000 tahun apa jadi? Bukan kadang-kadang lagi dah. Apa dia Piramli sebut mula-mula? Yang last kali? Kadang-kadang, jarang-jarang. Kadang-kadang mungkin dalam satu negara ni mungkin ada seorang ataupun 2 orang, tak ramai lagi dah. Kami dulu di Kedah
ada 3 orang alim. Yang pertama almarhum Tuan Guru Haji Yahya Junaid. Okey, di anak Tok Kenali, anak murid Tok Kenali di Kedah ada 4 orang. Pak Yahya Junaid, Tuan Guru Haji Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Razak, Tuan Husin Kedah. Okey, 4 orang Tuan Husin Kedah. Jadi Tuan Husin Kedah buka pondok, jadi salah seorang tokoh ternama lah di Kedah ni. Tuan Guru Haji Yahya Junaid sama. Lepas habis belajar ni dengan Tok Kenali tu tunjuk. Engkau Pak Yah buka pondok, engkau Tuan Husin buka pondok, engkau Haji Aziz engkau boleh ubat orang, engkau Haji Dak, orang Kedah nama Razak dipanggil Dak. Okey, Razak panggil Dak. Engkau Haji Dak engkau boleh jadi guru. Haji Abdul Razak kalau bahasa mudah orang panggil Tok Romo pada Tun Mahathir. Haji Abdul Razak. Tok Haji Aziz juga orang yang mengobati pelbagai penyakit. Bila orang datang jumpa dia, mengajar dan mengobati orang. Yahya Junaid, Pak Yahya Junaid ni dia buka pondok yang terbakar 27 orang tu kan. Okey, Tuan Husin Kedah juga sama, banyak pondok yang dia buka di negeri Kedah. Kemudian meninggal Tuan Husin Kedah, meninggal semua ni, baki tinggal di Kedah ada 2 orang. Seorangnya Ustaz Azhari Abdul Razak, belajar di India sekali dengan almarhum Tok Guru Aziz. Kemudian Tok Guru Haji Saleh si Kedah dan juga meninggal dah. Meninggal yang terakhir kali meninggal adalah Tuan Guru Haji Saleh. Meninggal saja Tok Guru Haji Saleh ni, orang kata tak ada lagi dah di Kedah ni, dah tak ada lagi dah orang alim semisal dia orang. Kenapa dikatakan macam tu? Dia hidup secara sederhana, yang sungguh-sungguh sederhana. Memang perwatakan seorang Tok Guru, hidupnya sederhana, cakapnya, makannya, kehidupan serba-serbi. Mereka adalah orang yang hidup secara sederhana. Sebab tu bila dikatakan meninggalnya dia orang ni, dah tak ada lagi dah pengganti yang semisal dia orang. Begitu juga dengan di Syam, di tempat yang lain. Kita di Malaysia pun dah jadi tak ramai lagi dah orang-orang yang ada. Termasuklah pengarang kitab ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Di Kedah ni, dia orang ni Kedah juga ni, ada 3 orang Indonesia yang berada di Kedah. Yang pertama Syekh Nuruddin Al-Banjari, yang kedua Syekh Fahmi Zamzam, yang ketiga Ustaz Ahmad Abdullah. Okey, 3 orang ni, setiap orang ni ada pembawaan perwatakan dia. Syekh Nuruddin Al-Banjari alif, berjalan ke segala negeri, dia pergi ceramah sampai ke Melaka. Ustaz Fahmi Zamzam ni orang yang amat susah nak dijemput ceramah di luar. Dia tak keluar daripada tempat dia mengajar. Nak belajar, datang. Syekh Ahmad Abdullah tu lagi dah tu, memang takkan terima mana-mana jemputan melainkan tempat yang dia mengajar saja. Jemputlah ceramah Maulidur Rasul ke Isra' dan Mi'raj kan, minta maaf dia takkan pergi. Nak belajar, sila datang. Dan orang yang amat tawaduk, kalau kita duduk dengan dia tu, kita nak ketawa pun kita tak berani. Syekh Ahmad Abdullah. Dan saya kira itu 3 orang tokoh dari Indonesia yang duduk di Kedah, yang amat luar biasa tawaduknya, ilmunya. Baki yang tinggal 2 saja. Seorang dah meninggal, Syekh Ahmad Zamzam, Fahmi Zamzam dah meninggal dunia. Dan yang baki yang tinggal Syekh Nuruddin Al-Banjari, dan yang kedua Ustaz Ahmad Abdullah. 2 orang. Ustaz Ahmad Abdullah menantu kepada Tuan Guru Haji Yahya Junaid yang saya cerita tadi tu, anak murid Tok Kenali tu. Jadi dia kahwin dengan anak Pak Yahya Junaid ni. Syekh Nuruddin juga kahwin dengan orang Kedah dan Indonesia. Ustaz Fahmi Zamzam dia duduk di pondok Derang Kedah, antara salah satu pondok yang inilah yang terkenal di negeri Kedah. Maka mereka ni bila dia orang dah meninggal, tak dapat lagi pengganti yang sama. Zaman dahulu bukan ada zaman TikTok, zaman Facebook, siapa yang mengajar tak ada siapa tahu pun. Tapi nama mereka tu terkenal pada waktu tersebut, menunjukkan Allah jadikan mereka terkenal. Hari ini tak pelik kalau kita lagi masuk media sosial, orang akan kenal kita. Baik. So dia kata, dan sesiapa yang telah mendapat, tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang sekali. Lebih sukar wujudnya daripada belerang yang merah. Baik, belerang merah ni jarang orang jumpa. Biasanya belerang warna, tahu belerang? Belerang. Okey, biasanya warna? Ya ke kuning? Nanti belerang yang orang jual tak tabur kat rumah tu kan, asal belerang warna tu kan? Belerang hitam lah. Belerang asal warna hitam tu nak mancis tu kan. Itulah dia belerangnya. Okey, baik, daripada batu ke, daripada apa tu. So kalau jumpa yang warna merah ni susah, macam tu lah alim ulama ni.
Dan siapa yang telah mendapat kurnia yang baik, lalu dia bertemu dengan Syekh Mursyid ini, dan pihak Syekh bersedia untuk membimbingnya, maka hendaklah dia benar-benar menjaga adab-adab terhadapnya, sama adab yang zahir ataupun adab yang batin. Contoh, Imam Asy-Syafi'i tidak pernah meluncurkan kakinya ke arah rumah gurunya. Walaupun rumah guru dia tu teramat jauh, tapi dia tahu rumah guru dia belah kanan, dia tak akan luncurkan kaki ke rumah guru. Sampai macam tu sekali. So tak pelik pun bagaimana Allah berikan pada mereka kehidupan yang berkat. Berkat dalam menuntut ilmu dan berkat dalam menyampaikan ilmu. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ada apa soalan nak tanya? Okey, itu saya cerita tak? Kenapa nama dia Abu Ali Al-Banjari? Abu Ali, kenapa nama dia Abu Ali? Tengok muka depan. Sebab anak dia nama Ali, so dia dipanggil bapa kepada Ali. Al-Banjari, okey, tempat asal dia Banjar, dia adalah orang Banjar. Baik, An-Nadwi, tak tahu. An-Nadwi dia belajar di Lucknow, Darul Nadwah ataupun disebut Darul Ulum, dan tok guru dia adalah Syekh Hasan An-Nadwi. Syekh Hasan An-Nadwi. Nadwi ni satu tempat di utara India. Di tempat tersebutlah mereka belajar, maka dinasabkan dia dengan An-Nadwi ni tadi. Baik, Al-Maliki, Al-Maliki. Okey, baik. Imam Malik. Al-Maliki ni saya tak tahu. Saya pun tak tahu kenapa dinasabkan dia dengan Maliki. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ada apa soalan nak ditanya? Ada soalan? Boleh tak apa? Pasal tiga, okey. Anak-anak yang main tiga buat kuliah kita. Boleh tak digunakan duit daripada sumbangan ke yang datang daripada kemudian? Okey, contoh fidyah puasa lah. Okey, fidyah puasa. Fidyah solat kita tak ada, fidyah solat, fidyah puasa ada. So boleh tak nak ambil duit sumbangan orang yang orang sumbang ketika hari dia meninggal itu? Contohnya, sejawapannya, duit itu tadi, asalnya duit itu bukan diberikan untuk si mati, tapi duit itu diberikan kepada waris si mati. Setiap benda yang si mati tinggal, maka menjadi hak kepunyaan waris. Satu. Tetapi sebelum nak dapat kepunyaan waris ni, kena tengok dulu ada tak si mati ni ada hutang. Okey, maka boleh diambil duit tadi itu untuk nak selesaikan hutang, diselesaikan fidyah, diselesaikan pengurusan jenazah. Baki yang ada, maka difaraidkan di antara ahli keluarga. So jawapannya adalah boleh. Boleh ambil. Baik, okey. Ada lagi soalan yang lain? Ya. Ini kalau nak mungkin contohnya dengan seorang ustaz, tetapi dia belakang-belakangnya maksudnya dia gagal mungkin anak-anak di budak orang. Baik. Okey, baik. Jawapan yang pro dan kontra. Baik, kalau dia seorang guru yang betul-betul kita katakan mursyid, ilmu yang bagus, penyampaiannya, ilmunya, pewatakan dia, tapi pada waktu yang sama dia ada masalah dari segi keluarga dia tu, kita mungkin boleh lihat pada kaum Nabi Allah, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam dia berdakwah pada kaum dia, isteri dia kufur. Isteri dia ikat, tak nak ikut dia. Anak dia seorang pun sama juga tak nak ikut dia, bagi 4 orang anak saja yang ikut, yang lain tak ikut bersama dengan isteri dia. Nabi Allah Lut alaihi salam, isterinya adalah seorang perempuan yang juga ingkar pada suami dia, mengkhianati suami dia tak ikut Nabi Allah Lut, dan dia juga dijatuhkan hukuman. Okey, itu kita boleh ambil sisi itulah. Maknanya kita tak boleh nak judge seorang guru tadi berdasarkan ahli keluarga dia. Tapi di sana seorang guru ni sepatutnya dia mesti kena jagalah benda-benda macam tu. Yang pertama aurat. Okey, aurat anak-anak dia, ada pun benda yang kita tak nampak tak apa, tapi benda yang terzahir. Mana mungkin seorang guru ni mengajar manusia tentang aurat, tapi sedangkan isterinya seorang perempuan yang tidak menutupi aurat. Maka itu kontra dia. So bila kontra macam tu menunjukkan dia tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan. Sebab tu dulu kami ni mudah saja guru kami beritahu, kamu ni bila belajar nak kenal guru dan kamu kena jadi. Dia kata yang pertama, seorang benda yang paling basic, dia adalah orang yang
berkata pada apa yang dia buat, pada benda yang orang lain boleh buat. Lain kalau benda berat-berat tu kita cerita lain lah ni. Tapi kalau macam seorang guru duduk dekat dengan masjid, dekat surau masjid pun dia tak pergi, solat jemaah pun dia tak pergi, sedangkan dia ajak seorang orang pergi ke masjid, dia tak pergi. Itu tanda, maknanya dia tidak mengamalkan apa yang dia buat. Ataupun seorang guru yang mengajar manusia, ataupun mengajar manusia bercakap benda yang baik, tapi dia bercakap benda yang buruk, sukar terang. Itu bukti yang menunjukkan, kita katakan dia tidak selari dengan apa yang dia ajarkan. So, adakah kita boleh hukum dia? Kita mungkin boleh tinggalkan dia, tapi untuk menghukumkan Allah saja yang berhak untuk menghukum. Baik, boleh tak kita nak pakai kaedah Khidir dengan Nabi Musa? Okey, baik. Kita tak boleh nak pakai itu sebab Khidir adalah seorang Nabi yang Allah berikan petunjuk terus kepada dia. Sedangkan kita hari ini, ustaz-ustaz ni adalah manusia yang biasa. Baik, yang keempat, kita zaman hari ini zaman yang nak cari guru yang tepat ni bukan satu benda yang senang. Jadi bagi saya, sesiapa pun tanpa dilihat pada latar belakang dia, keluarga dia, selagi mana dia bercakap benda yang baik, terimalah. Okey, ambil benda yang baik yang dia cakapkan, benda yang tak baik tu kita letak tepi. Dan saya kira itu cara yang paling terbaik yang untuk kita nak bermuamalah dengan apa yang ada pada hari ini. So hari ini tak macam dulu kalau orang pergi cari guru, dia tak balik ke rumah, dia duduk kat tempat guru tu kan, orang lagi pondok. Zaman hari ni sekadar jumpa ustaz 1 jam sehari. So rasanya kalau kita nak selidik sampai ke situ, susah juga tu. Kan? Ustaz, nak pergi rumah ustaz boleh? Ada apa Ada lah. Sudah. Kita rumah kita. Sebab tu dulu semua sebab dia orang duduk dekat. Sebab tu yang jadinya pondok tu, sebab anak murid dia akan datang berguru, dia tak balik rumah, dia buat pondok kat situ, dia duduk. So dia akan dapat tengok guru dia tu hari-hari. Zaman hari ni guru pergi datang dan balik kan. So dia tak mungkin susah-sukar lah kita nak tentukan begitu. Jadi dalam surah Asam ayat mengatakan ayat okey, yang tu betul boleh pakai tu. Dalam bab dia berkata-kata benda yang dia tak perbuatkan, boleh tak jadi sebagai satu hujah? Tapi bagi saya tengok apa bab yang dia cakap. Kalau dia mengajar di bidang fiqh, adapun dari segi akhlak dia tu mungkin berbeza. So bagi saya ambil ilmu yang fiqh ni. Dia mengajar cara macam mana pembahagian air, cara nak ambil wuduk, cara solat. Adapun yang tu maknanya guru ni dia alim fiqh tapi dia tak alim tasawuf. Macam itulah maksudnya kiraan saya tu. Untuk hari ni kita nak tolak terus kebaikan yang datang dari seorang tu, mungkin kita bukan masalah mereka, tapi mungkin hari ni tak ada guru lagi dah yang macam guru dulu-dulu yang menguasai semua cabang ilmu. Ada guru ni, dia ni dalam segi ilmu tasawufnya Masya Allah, cakap sikit selang-seli dengan zikir. Okey, cakap sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Allahumma salli. Baguslah macam tu. Tapi dia kurang dari segi yang lain pula. Bila kita tanya bab puakan dekat dia, ustaz ni saya buat loan dengan bank ni sekian. Waktu tu dia dah. Maknanya dia alim dan ambil kata tasawuf daripada dia, tapi fiqh jangan ambil daripada dia. Okey, baik. Dia ni pula alim fiqh tapi tengok gelong, kadang cakap ikut sedap mulut dia je. Okey, ambil fiqh cukup. Hal lain tasawuf jangan ambil daripada dia ni. Okey, dia ni pula pandai Al-Quran, tapi dari segi yang lain tak terjaga. Okey, ambil Al-Quran cukup, jangan ambil yang lain daripada dia. So hari ni kita terpaksa jadi macam tu. Tapi last sekali yang paling terbaik, tanda orang tu ada ilmu, lihat pada adab. Okey, kalau adab ni fail, memang automatik yang lain juga akan tahu. Itu asas dia lah. Mungkin susah lah nak cari. Ada, bukan tak ada. Tapi tak sepatutnya seorang guru dia kena jaga lah benda macam tu kan. Sebab benda tu benda yang orang kata apa, paling basic kan. Paling basic. Baik, ada lagi soalan lain? Ustaz, kalau kita baca buku macam ni, kita kau dah ayat kau ni, kita tak share dengan orang. Dia sampai kita yang dengar ni, nanti kita boleh kongsi dengan orang lain. Okey, kalau benda yang kita dengar ni, katakan benda yang kau dhaif, kena boleh tak nak sampaikan pada orang hadis palsu, hadis dhaif? Jawapan dia boleh dan tak boleh. Boleh bila mana kita sebut yang ni adalah hadis palsu. Kita sebutkan supaya orang tahu yang ni hadis palsu, boleh. Tapi kalau kita bagi dekat orang tanpa kita ceritakan dan kita suruh orang berpegang dengan benda tu, yang ni tak boleh.
dia termasuk dalam hadis falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah tempat dia kat dalam neraka. Sebab tu kena hati-hati. Melainkan benda yang betul-betul sahih sahaja. Itu susah lah kan. Kalau benda yang senang. Nak belajar pun susah. Dah belajar pun susah. Allahu akbar, Allahul musta'an, Allah lah yang tolong kita. Di fatwa kan fatwa ada tadi kita ada yang fatwa itu. Oh, okey, ada fatwa yang marajih, ada fatwa yang dhaif. So nak ambil yang mana? Orang yang cerdik dia akan ambil yang rajih lah. Kenapa nak ambil yang dhaif? Melainkan pada tempat yang tertentu. Contoh, ketika keadaan darurat, maka dia boleh ambil pendapat yang lemah tadi berbanding pendapat yang kuat kerana tempat, suasana, masa dan orang tu tadi. Contoh, Ustaz, boleh tak solat sambil baring? Tak boleh lah, kenapa kau nak baring pula? Kau sakit ke? Dia kata tak. Baik, Ustaz, boleh tak makcik nak solat sambil berbaring? Makcik boleh bangun? Tak boleh. Makcik boleh duduk? Tak boleh. Silalah. Maknanya, sedangkan asal solat adalah berdiri. Okey, maka lihat pada situasi kita ni. Contohnya, kalau seorang suami talakkan pada isteri dia, talak satu jatuh satu, talak dua jatuh dua lah, talak tiga jatuh tiga. Kalau dia talak 1000 jatuh tiga. Okey, kalau dia asal rajih 3. Tapi ada keadaan talak 1000 jatuh satu. Satu kes pernah berlaku, kami bawa jemaah umrah. Jadi si suami, isteri ni bergaduh dekat Mekah. Bukan apa, bergaduh. Suami dia jatuhkan talak dengan talak 1000 dekat isteri dia. Isteri dia kata, cerai. Dia kata, aku ceraikan kau talak 1000. Lepas cakap saya macam tu, baru dah tersedar. Lama, Ustaz macam mana ni? Dua-dua orang menangis, Ustaz kami minta maaf, kami tersalah ni. Okey, baik. So kita ambil pandangan yang terkecil. Pandangan terkecil, orang yang talak 1000 ni, orang yang dah sampai ke satu tahap, dia tak waras lah. Kalau takkan dia nak sebut sama 1000. So dia dah hilang kewarasan dia. Bila dah jatuhkan talak tu, baru dia fikir balik. So kita ambil yang tu. Contohnya. Tapi tak semestinya pandangan tu tadi, tapi ikut kesesuaian. Sama dengan dalam bab masalah isu, banyak yang berlaku isu ni, isu bab mahkamah syariah banyak gunalah. Dia terpaksa gunakan pandangan-pandangan yang macam ni. Okey, ada pun waktu ketika kita tak ada apa masalah, peganglah pandangan yang paling terkuat. Contoh, sentuh isteri. Ada wuduk sentuh isteri, batal wuduk lah. Batal mazhab Syafi'i. Baik, tapi waktu ketika kita berada di Mekah sebab suasana okey, itu maknanya tidak fikir pendapat tadi tu batal, kita pegang pendapat yang lain. Sebenarnya yang ini untuk memudahkan kita, tapi bukan nak buat mudah. Ada orang tadi, Ustaz saya bohong tadi saya sembahyang ikut Syafi'i, kita mengingat Ibu Hanafi pula. Tak boleh macam tu. Okey, itu antaranya lah. Kena ada ilmu lah sebenarnya. Kena ada ilmu. Talfiq syarat untuk nak ni dia kena tahu lah selok-belok dia. Kalau tak tu dalam ilmu kefatwaan tu dia perlu tahu lah. Baik, alhamdulillah. Ada satu lagi, hari Jumaat ni kita ada kelas. Jumaat ni ada. Okey, insya-Allah Jumaat ni macam biasa. Sebelum puasa lah, Jumaat ni yang terakhir kan. Ada lagi. Isteri ada lagi. Okey, isteri ada lagi. Cuma saya just nak maklumat. Umar Ngaji ada kelas tak bulan puasa? Tak ada. Okay, so siapa yang nak join kelas tadabbur Al-Quran tiap-tiap pagi 8 sehingga 9 pagi. Okay, di Abu Baid Learning Center kat Sungai Petak tu, diadakan setiap hari sampai 27 Ramadan. So kita akan pindah daripada satu ayat ke ayat yang lain. So pada topik-topik yang terdapat kat dalam Al-Quran. Dan waktu yang sama kita juga buat itu terpulang, itu pilihan nak tadarus pun boleh, tak nak tadarus pun tak ada masalah. So siapa yang nak tadarus boleh terus tadarus dekat sana. Setiap hari di bulan Ramadan bermula 1 Ramadan nanti insya-Allah. Okey, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.